Lambat yang asal Jadi kita terima banyak aduan di semboyan. Kebetulan hari ini Dr. Noor Azman ada, Dato' Isham ada. Jadi banyak aduan yang kita terima tentang peniaga-peniaga di Persatuan Pengguna Semboyan Malaysia. Kita dapat aduan. Kita semua sedia maklum sebelum bulan Ramadan ni orang dah melalui fasa yang sangat teruk. 1 tahun PKP ni macam-macam lah, dengan MCO macam-macam lah. Jadi bila masuk bulan Ramadan dah 2 tahun, sebenarnya 2 kali dah tak raya. Tahun lepas tidak beraya, tahun ni pun tak beraya juga sebenarnya. Jadi apa yang telah terjadi pada tahun ni, saya rasa mungkin semua boleh sebut ni sebagai satu ujian. Tapi ujian ni Allah yang bagi ujian kepada kita. Sebagai orang Islam, ujian Allah yang bagi. Tapi kalau ujian dan juga ditambahkan lagi dengan satu benda yang tindakan yang tidak kena, kita terima aduan. Kita sedia maklum, orang yang berniaga di bulan Ramadan ni, berniaga bazar ke, peniaga kecil, peniaga depan rumah, apa bulan-bulan Ramadan jual kuih raya macam-macam lah ni, kita cerita ni. Semua orang sebelum bulan puasa memang pinjam duit kan dia. Saya nak beritahu ni, doktor, memang pinjam duit. Saya pun antara orang yang pernah berniaga di tepi jalan dan pernah berniaga di bazar Ramadan, memang pinjam duit. Pinjam duit nak buka modal. Kadang-kadang bukan banyak, pinjam modal 1,000, 1,500, 500. Yang sampai minyak alung pun ada sebab nak berniaga bulan Ramadan. Tapi pasal alung kita letak tepi. Kita cerita ni pasal yang orang meminjam, kawan-kawan dan sebagainya pinjam 2,000. Kadang-kadang orang yang berniaga catering banyak ni pinjam sampai 10,000 pun ada. Jadi apa telah terjadi pada tahun ni, kita lihat bila dia orang datang mengadu pada kita, niaga dah kurang. Kita tahu MCO ni dengan kawalan, kita tak nafikan itu adalah PKP, itu adalah kerja tanggungjawab Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga barisan frontline kawan-kawan kita, polis, tentera, rela yang jaga kat bazar Ramadan semua ni rela. Kawan-kawan kita dia rela. Kita tak boleh nafikan. Tapi apa yang telah terjadi last minute, di minggu-minggu yang terakhir, mereka yelah, kita tahu kadang-kadang dia orang ni 20 hari yang awal ni kan dia, inilah duit yang mereka simpan untuk bayar hutang. Kadang-kadang yang minggu-minggu terakhir ni lah duit yang nak ambil, nak collect, nak buat duit belanja raya sebagainya. Kita tengok banyak video-video yang menangis dan sebagainya, kerana ini sudah tahun yang kedua. Jadi saya minta kepada rakan-rakan saya, sahabat-sahabat saya di PBT, Majlis Bandaraya di seluruh Malaysia, baik daripada Majlis Bandaraya ataupun Majlis Pemandaran, dua-dua, majlis kecil dan majlis besar, maksudnya bandar dan kecil. Saya minta kepada rakan-rakan sahabat saya juga di BKL, baru-baru ni pun alhamdulillah bekas timbalan Datuk Bandar Datuk Ibrahim ada berhubung nak buat perancangan untuk membaik pulihkan keadaan KL ni. Dia pun dah dipanggil balik untuk jadi penasihat kepada Datuk Bandar. Jadi kita harap semua rakan-rakan kita ni tolong bantulah, tolong bantu peniaga-peniaga kecil, ada budi bicara. Dan sampai kadang-kadang saya rasa malu sangat apabila ada di kalangan penjaja kecil ni yang sampai seorang pakcik tu merayu-rayu, dirakam video ni, dirakam oleh seorang pegawai yang saya anggap tidak mempunyai etika. Sebab saya kenal ramai dengan kawan-kawan saya dalam Majlis Bandaraya dan Pemandaran ni, semua elok-elok belaka, tak ada masalah. Tapi kadang-kadang disebabkan 1-2 orang yang macam ni punya perangai tak ada adab ni, yang pergi merakam seolah-olah meminta sedekah. Saya nak bagi tahu dengan kamu ni, negara ni, kerajaan semua tahu, baik daripada agensi penguasaan ke agensi berkhidmat untuk kerajaan, untuk negara ni, dan juga pemimpin parti politik yang memimpin negara ni, dua-dua kena tahu. Kamu semua termasuk kami ni sebenarnya kamu dipilih oleh rakyat. Saya bagi tahu dengan jelas, dipilih oleh rakyat untuk memimpin kami, bantu kami, beri peluang kepada kami, bantu kami untuk hidup, dan kami tak minta duit. Kami minta supaya ada kelonggaran. Kita dah sedia maklum dengan MCO hampir 2 tahun ni, nak masuk 2 tahun, tahun kedua, akhir raya. Kita dah 1 tahun lebih. Semua orang kehilangan pekerjaan. Pengangguran semakin meningkat, doktor. Banyak orang dah hilang kerja, bercerai-berai. Saya difahamkan oleh Majlis Jabatan Agama Islam, kawan-kawan kita ada pegawai, Tuan Yusof, banyak betul dia kata orang bercerai waktu MCO. Dan yang nak kahwin tak jadi pun ada. Ni macam-macam ni. Kalau nak sebut ni satu-satu ni secara perincian tu sangat susah. Jadi janganlah ada di kalangan kita yang ikut kepada stres masing-masing dan mengambil tindakan sehingga kadang-kadang rakyat dah tak tahu mana nak pergi dah. Rakyat dah semakin menderita. Saya dah tak nak cerita pasal orang pemimpin parti politik. Kamu nak buat kerja parti, kamu buat. Tapi sekarang ni nak kena faham, saya nak bagi buka minda, kerajaan yang sebenar-benar kerajaan adalah rakyat. Rakyat yang kerajaan sebenar. Jadi jangan buat satu SOP sehingga rakyat terbeban, sehingga rakyat tak boleh pergi kerja. Saya bagi satu contoh. Saya biasa ditahan Roblox.
kawan-kawan polis alhamdulillah tidak ada double standard. Dia tanya surat, dia tanya ni, dan dia membayar SOP masing-masing dan mempunyai adab. Tapi sebahagian kecil ini yang kadang-kadang mereka ini ditekan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, minta tolong kepada Kementerian Kesihatan Malaysia supaya kaji semula balik. Kajilah balik ni SOP ni yang saya rasa saya tidak menuduh, tapi saya minta supaya kaji supaya rakyat tidak terbeban. Bila anda mengeluarkan satu kenyataan tanpa memikirkan rakyat, numbers of the kematian, numbers of the dead semua ni menyebabkan rakyat sekarang ni semakin menderita. Saya tahu COVID satu benda yang sangat bahaya, sangat serius. Dia ada stage 1 nanti stage 5. Kita tahu serius. Tapi hari ini mana satu bukti perincian yang kamu boleh beri kepada saya bahawa kalau duduk di dalam masjid jarak 1 meter, COVID tak ada di tengah-tengah? Ada bukti. Kita cerita pasal bukti ya. Kita pergi mahkamah, pergi court, doktor. Kalau orang pukul orang, mesti ada bukti anda dipukul, mesti ada bukti saksi yang melihat, mesti ada kesan lebam, kena ambil buat forensik dulu, bawa pergi ke hospital kerajaan, cek ada kecederaan dan sebagainya. Bukti baru boleh dia ambil tindakan. Lepas dituduh, selepas siasatan dibuat, ada bukti dan sebagainya, maka didakwa. Setelah didakwa dapat bukti yang penuh, maka kita tengoklah berapa hukuman yang diberi. Ya, betul. Itu dalam perundangan. Jadi seluruh dunia pakai perundangan. Setuju dengan saya Tuan Datuk Peguam? Setuju Jadi sekarang ni saya nak tanya, konvik ni mana bukti kalau masuk ke dalam masjid yang ni bukti bila cerita pasal sains ni, cerita pasal bukti ni, kita tanya bukti lah. Kita nak kena tanya bukti. Yang katakan saya sekarang ni duduk di belakang, duduk tepi jarak-jarak, yang boleh bukti konvik tak kena pada saya. Kementerian Kesihatan Malaysia kena buktikan perkara ni. Sebab apa? Anak saya pergi sekolah, anak kanda pergi sekolah, anak doktor pergi sekolah, anak Abang Ali dah habis sekolah pasal dia dah masuk universiti. Saya nak tanya, sekolah dibuka macam biasa di bawah kerajaan dan swasta. Saya tanya dengan anak saya, pergi sekolah ada pegang tangan tak? Ada sentuh-sentuh tak? Dia kata macam biasalah Abi. Dia kata macam biasa. Ya, tapi cikgu larang lah. Dia kata cikgu larang lah. Tapi kami budak-budak 8-9 tahun berpeluk-peluk, bercium-cium, bersalam-salam. Tapi mana lagi bahaya risiko dia? Sekolah ke masjid? Masjid tak boleh sentuh. Masuk masjid jaga jarak Dah ada X. Solat. Betul, setuju dengan saya Saya nak kena tunjuk ni lakonan betul-betul ni. Saya marah betul ni sebenarnya kanda. Jadi semua kena jaga jarak. Tapi masjid dihadkan. Beberapa kanak-kanak kecil tak boleh masuk ke masjid. Anak-anak dah setahun tak kena solat Jumaat ni. Minta maaf ni. Anak-anak dah tak tahu solat Jumaat. Jadi sekarang ni pergi sekolah boleh pula selepas vaksin. Baru-baru ni selepas sekolah ni hari baru-baru berita dikeluarkan pasal vaksin dah boleh. Budak boleh pergi sekolah. Tapi sekarang ni saya nak tanya, yang risiko lebih besar adalah masjid ke sekolah? Kena jawab dulu. Sekolah. Doktor, yang naik kapal terbang lebih risiko lagi. Tak kiranya sekolah dengan masjid mana lagi risiko? Sekolah lah. Sekolah. Sekarang ni sekolah buka. Jadi tidak adil kepada orang Islam hari ini masjid tak dibuka. Maksudnya masjid mana kanak-kanak tak ada pergi masjid. Sedangkan kanak-kanak yang pergi masjid boleh kira sangat sedikit. Betul lah ni tak ramai. Sekolah baru tutup. Sekolah baru tutup pasal dia nak raya dah ni. Nak cerita sebelum ni dah sekolah berapa bulan dah. Jadi saya nak cerita ni, pergi sekolah risikonya lebih besar. Risikonya lebih besar kepada guru-guru, kepada anak murid semua. Tapi sekolah boleh dibuka. Tapi kenapa masjid kanak-kanak tak boleh pergi? Sedangkan kanak-kanak boleh kira berapa persen yang pergi ke masjid untuk tunaikan solat ikut mak bapak. Betul? Anak saya tak boleh nak pergi solat tarawih. Berapa ramai orang tak boleh nak pergi solat tarawih. Jadi kita pun terpaksa jadi imam 2 tahun dengan surah-surah yang pendek baca kat rumah. Jadi nak cerita hari ni, saya minta kerajaan tengok balik SOP ni. Sebab hari ni kata vaksin untuk stage 1, phase 1, phase 2 semua ni yang kena ni tidak maksudnya akan pastikan orang kata bolehlah bergerak. Maksudnya siapa yang ambil vaksin kalau sebelum ni boleh bergerak merentah daerah, merentah negeri doktor. Dan boleh saya dipahamkan macam tu, kalau saya silap tolong betulkan Tapi ni ambil vaksin rentah daerah pun tak boleh. Ambil vaksin rentah negeri balik kampung pun tak boleh. Ini macam mana ni? Ni macam mana? Ni bukan nak marah, bukan nak provoke, bukan nak marah ni. Tolong je dah. Kalau saya cakap bohong, kalau saya cakap tipu, boleh check balik. Sebelum ni Kementerian Kesihatan Malaysia kata kalau dah ambil vaksin boleh rentah daerah. Siapa tak ada ambil vaksin tak boleh rentah daerah. Betul? Siapa tak ambil vaksin tak boleh rentah negeri. Sekarang ni orang dah mula ambil vaksin. Jangan cakap negeri.
Daerah pun tak boleh. Saya bukan apa, kesian dengan abang-abang frontliner ni. Malam tadi saya jumpa abang frontliner ni, kesian dia buat kerja. Mereka ni terpaksa ikut pilot. Pilot dia siapa? Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi apa yang sebenarnya Kementerian Kesihatan Malaysia cuba nak buat untuk kami faham risiko demi risiko yang ditanggung oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Saya tahu konvik ada, konvik sangat bahaya. Tapi masalah sekarang ni, numbers tu yang keluar semakin meningkat itu selepas adanya vaksin. Is it true? Adakah ini persoalan kita betul ke? Sebab kita rasa kesian. Kita kesian kepada pesakit-pesakit. Sebab jangan nak cuba, Yusuf Azmi ni dia tak tahu ke orang kena konvik ni sangat kritikal. Ni saya nak beritahu dengan you. Sebenarnya orang yang kena konvik bila dalam keadaan musim PKP ni, sekarang ni lagi teruk dahsyat dia punya pesakitnya. Sebab apa? Dia jadi double. Sebab apa? Tidak ada pantauan. Pantauan oleh doktor dan jururawat, bukan dipantau oleh suami ataupun anak ataupun anak perempuan atau anak laki-laki. Tidak dipantau siapa mandikan dia. Cerita dengan saya ni, saya bukan nak tambah garam, nak tambah racun. Saya nak beritahu janganlah kita menidakkan benda ni. We go to the special hospital, swasta hospital, doktor, sudah pasti servisnya jauh lebih baik. Contohnya kalau isteri kita bersalin dekat hospital private, bayar 5-6 ribu, of course lah, bilik sendiri, layanannya lebih baik. Betul? Setuju? Are you agree? Okey, kalau kita pergi government hospital yang bayar RM1, yang kalau beranak operation bayar RM300-400, boleh tak kita nak minta dia tolong saya, servis saya, khidmat dengan saya macam dekat KPJ hospital? Boleh? Kita tak boleh minta macam tu. We cannot ask that. Because why? Pasal benda tu kena faham lah, bayar mahal, servisnya pun bagus, kualitinya lebih baik. Kita tak boleh kata kerajaan bayar 200-300, servis lebih kurang. Tak, sebab itu memang rate dia. Jadi sekarang ni bila dah masuk je konvik ni, saya nak bagi tahu, bila MCO ni konvik ni, orang yang pesakit konvik stage 1, stage 2 ni, stage 3 ni, apa benda ni, kritikal kita tak boleh cakap lah. Mereka akan dipantau 24 hours. Tapi yang stage 1, 2, 3 ni, mana ada dipantau oleh siapa-siapa? Hanya dipantau oleh jururawat dan doktor. Dan bagaimana cara diorang datang doktor, ini saya sini ketuk pintu, sila ambil makanan di luar. Dia suruh kita keluar ambil makanan. Dia akan bila nak cakap tolong jaga jarak, jangan dekat dengan saya. Of course dia takut dengan konvik. Jadi sekarang ni saya nak tanya, macam mana yang you boleh cakap sekarang ni orang yang kena pesakit konvik dia lebih secure duduk dekat hospital daripada duduk kat rumah? Because we have no ubat. Kita tidak ada ubat. Melainkan dia, orang yang dirawat di hospital ini, mereka dirawat dengan suhu badan, cek suhu badan, cek darah tinggi, cek benda yang normal. It's normal. Macam orang pergi hospital, kalau dia ada penyakit 3 serangkai, sakit jantung, dia akan cek jantung dan sebagainya. Tapi untuk cek directly pasal konvik, tak ada. Jadi saya bukan apa, saya rasa macam saya tak nak bercakap benda ni, tapi saya rasa dah semakin hari, saya tak kata kerajaan menipu kita, tapi semakin hari kita semakin tertekan. Frontliner, kawan-kawan saya, polis, tentera, semua tertekan. Peniaga-peniaga tertekan. Semua orang tertekan. Orang dah tak ada. Saya nak tanya, bila kamu memberi tekanan kepada frontliner, apa terjadi? Mereka memberi tekanan kepada kami. Bila pergi tekanan kepada kami, bila kami pergi satu jalan, dia suruh kita patah balik. Saya nak tanya, boleh ke gaji kita share separuh-separuh? Maksudnya, kalau kita kena tahan, awak suruh kita balik, kami ada tugasan, kami ada kerja, kami kena pergi kerja. Ada isteri, ada anak-anak yang patut diberi makan, ada anak sekolah yang nak kena bagi makan. Kalau kamu suruh kami balik, macam mana kami nak makan? Melainkan kerajaan Malaysia meletakkan satu peruntukan, satu rumah RM5,000. Tapi tak mungkin dia boleh buat perkara itu berterusan. Jadi sebab itu saya minta kerajaan, Kementerian Kesihatan Malaysia, awak dan kami, kita nak buat satu rundingan. Rundingannya, tolong kaji balik SOP awak supaya kami tak terbeban. Kami tolong awak sekali, kami jaga SOP, tapi awak kena tolong kami pula. Jangan buat SOP yang tidak masuk akal. Kita minta tolong dengan kerajaan, kita tak minta tolong. Sekarang ni awak memang kena tolong kami sebab awak diberikan amanah untuk berkhidmat untuk kami. Kerajaan yang sebenar adalah kami. Kalau kami dah tak boleh pergi cari kerja, tak boleh nak cari pendapatan, tak boleh nak keluar, kami nak hidup macam mana? Kami nak hidup macam mana? Kami dah tak boleh nak hidup.
Kita dah tak boleh nak hidup kalau keadaan macam ni. Percaya saya cakap, akan datang satu masa nanti, bukan peperangan tau, akan datang satu masa nanti akan ada beratus orang duduk di depan frontline, dia akan jadi gila. Dia kata, aku nak kerja, aku nak kerja, aku nak kerja. Sebab aku dah tak ada kerja. Aku nak makan, rumah dah tak ada makan. Aku nak beli susu anak, beli susu. Sehingga mereka gila dengan keadaan yang dibuat SOP oleh Kementerian Kesihatan Malaysia ni. Saya minta supaya tengok balik benda ni. Saya bukan nak bubur garam. Saya pun sangat patuhi undang-undang. Nak dengar, kalau boleh nak bagi rakyat Malaysia ni tak ada terbeban, tak nak orang semakin hari semakin merebakkan virus ni. Tapi kadang-kadang janganlah buat SOP melampaui batas. Ni tak masuk akal, doktor. Nak raya Aidilfitri 10 hari MCO. Come on lah. Apa benda ni? Siapa boleh buktikan lah? Yang itu saya kata, cerita pasal undang-undang. Okey, kami akan dikenakan tindakan undang-undang. Sebelum saya nak bagi kepada tuan penasihat saya ni, biar tutup majlis, saya nak bagi cakap sikit. Kamu cakap, kalau kami buat kesalahan, kami dikenakan compound dan tindakan undang-undang. Betul? Ini sebut undang-undang. The real life yang ada sekarang ni undang-undang. Undang-undang paling nombor 1. Mana-mana agensi ketangkap orang semua, dia akan bawa pergi mahkamah, mahkamah akan putuskan. Mahkamah. That means undang-undang is the number 1. The king of the world is undang-undang. Betul tak? Okey, jadi undang-undang. Sekarang ni beritahu saya dari sudut undang-undang. Awak kalau tangkap kami dikenakan compound. Kami disumbatkan menjaga. Kata baru-baru ni salah seorang sahabat kita, menteri kata, lepas ni tak ada compound, sumbat dulu dalam menjaga. Saya tak tahu mekanisme apa yang orang pakai ni. Kadang-kadang dia buat rakyat semakin takut. Kita bukan takut dengan konvik sekarang ni tau. Kita takut dengan kerajaan ni. Kita takut dengan kerajaan ni. Are you komunis? Kita takut dengan, kita tak takut. Kalau kita tengok abang polis je, ya Allah, begini ya. Kita nampak je tentera je, ya Allah. Sedangkan dia orang pun takut juga. Kena kecam macam-macam. Sekarang ni yang buat ni sebenarnya 1, 2, 3 orang mulut-mulut puaka ni. Minta maaf saya kata kan. Mulut-mulut yang kadang-kadang tak ada insurans. Ni yang menderita ni rakyat, yang menderita ni perang lain, kawan-kawan kita tu. Tu kawan-kawan polis kita, abang-abang tentera kita, abang-abang semualah. Tapi yang pilot ni, beberapa orang pilot ni yang kadang-kadang buat statement suka ikut sedap mulut dia je, suka hati dia je. Selepas ni siapa pergi, pencen kena tarik. Yang terbaru statement doktor ada dengar? Pencen dia tarik. Pencen pasal apa? Saya bukan nak, saya boleh bersopan, tapi kadang-kadang saya nak kata kau hajar korang ni. Apa kau nak ambil pencen orang? Orang hidup puluh tahun suka-suka hati sebab orang nak merentas diri, negeri ke apa semua, pasal benda-benda penting apa, tiba-tiba nak ambil pencen orang. Maksudnya kita hidup dalam keadaan apa ni, Kanda? Kita duduk dalam keadaan diugut. Maksudnya sekarang ni rakyat tak rasa safe. Rakyat tak rasa safe sekarang ni. Rakyat rasa diugut, diancam. Lebih teruk daripada zalim, daripada manusia-manusia yang pukul kita, ketuk kita, lawan berdepan ni lain. Lawan dengan duit ni mati tau. Lawan dengan penjaga ni lain macam tau. Kau jangan cuba bayangkan kau jangan main-main, aku masuk kau dah penjaga. Orang takut. Kau jangan main-main, compound 10,000. Begini bang. Jadi jangan ancam kita dengan duit, jangan ancam kita dengan compound, jangan ancam kita dengan penjara semua ni. Sebab kita tengah menderita ni. Ni rakyat menderita. Rakyat tengah susah ni. Menangis-nangis makcik-makcik tu. Mana sifat keprimanusiaan anda semua? Mana? Tak ada fikir ke rakyat yang tengah susah menderita? Lagi nak ancam, lagi nak buat kenyataan. Apa benda ni? Kita bukan duduk kat dalam negara komunis tau. Kita duduk kat negara Malaysia. Hidup kita ni majoriti Muslim kat negara ni. Orang bukan Islam pun faham tentang apa benda, keamanan yang ada. Apa yang you all buat ni? Kita takut menderita ni. Jadi saya minta supaya kaji balik. Kalau undang-undang meletakkan sebagai compound, sebagai satu tindakan kepada rakyat, lepas tu hukuman sebagai satu tindakan oleh rakyat, saya nak juga kerajaan tolong buktikan kepada kita, dan saya mohon kepada pakar-pakar doktor bawa benda ni kepada mahkamah, buktikan bahawa konflik ni boleh berlaku daripada jarak 1 meter. Buktikanlah ni semua undang-undang, cakap semua undang-undang, bawa daripada lab pergi ke mahkamah. Tunjukkan bukti pada kita bahawa konflik ni boleh kena jarak 1 meter. Sebenarnya untuk pengetahuan, kalau ikutkan abang-abang polis tu, kawan-kawan kita yang tahan tu pun, dia tanya IC lesen pun dah boleh kena. Katakan konflik ni begitu cepat infected dia kan, dia punya orang kata oksigen dia tu terlalu apa panggil dah, maksudnya dia punya udara tu, cakap macam ni pun dah boleh kena kan. Jadi sebenarnya yang paling membahayakan rakyat Malaysia adalah abang-abang polis kita, abang-abang tentera kita. Kerana apa? Mereka duduk selama 24 jam di luar sana berkhidmat untuk kita, dan mereka risiko yang paling tinggi untuk kena konflik. Setuju tak dengan saya? Setuju dengan benda ni. Jadi diorang yang paling risiko paling besar, yang boleh menyebabkan kematian berlaku. Sebenarnya kita kena kaji baliklah SOP ni. Saya rasa tak masuk akal. Tak masuk akal. Bayangkan orang baru kan researcher hidup, tiba-tiba
Cuba bayangkan kita dah research hidup, tiba-tiba esok isteri minta cerai. Ibaratnya PKP ni macam tu lah. Ibaratnya macam tu. Baru nak betul-betul hidup, baru nak buka kedai ni. Kik buka kedai. Okey, lepas ni PKP 2 minggu. Alamak, baru keluar modal, baru pinjam duit, baru hilang kerja. Pilot daripada ada kerja tak ada kerja, daripada ni tak ada, daripada ada kedai tak ada kedai. Baru nak researcher. Semalam saya pergi salah seorang kedai ni, dia captain, dia bekas pilot. Dia dan isteri sekarang ni meniaga di tepi jalan. Suami isteri kena meniaga tepi jalan. Seorang pilot, gaji kita tahu pilot RM10,000. Terpaksa. Kalau semua benda pun kita nak ganggu, macam mana rakyat nak hidup? Saya minta kepada kawan-kawan saya minta kepada Yang Amat Berhormat, saya tak merayu tau, saya minta kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia yang saya sanjungi, saya hormati, saya minta kepada pemimpin-pemimpin di dalam negara kita, saya minta kepada sahabat saya Datuk Seri Hamzah Zainuddin, saya minta kepada kawan-kawan saya di dalam Kementerian Kesihatan Malaysia, saya minta supaya tolong buat keputusan, dan saya minta juga kepada kekanda saya Datuk Seri Ismail Sabri, sebelum buat satu kenyataan, tolong fikirkan rakyat dulu. Kita sedang suffer, we are suffer, kita susah, kita menderita, kita tak tahu mana nak pergi lagi. Jadi saya minta tolong bantu dan kaji semula. Ni hari raya is unfair for us. 10 hari kamu tak bagi kita balik kampung. Saya minta maaf, I'm not racist, saya bukan racist. Jiran saya neighbor Chinese, neighbor saya belah kiri saya Indian. Selang berapa rumah saya pun semua Cina. Kawan-kawan saya semua bagus. Kenapa raya Cina 3 hari MCO? Bukan saya nak cakap, bukan kita nak cakap. Bila sebelum ni dia bagi 10 hari, tiba-tiba bila orang masyarakat berbangsa Cina bising, terus dia kata boleh rumah, satu rumah besar, satu rumah apa, dia kata makan meja boleh 15 orang satu meja sebagainya. Kenapa kita ni sebagai orang majority 90%, 65 plus Muslim, Malay kat negara ni, yang kita tahu perlembagaan undang-undang tu adalah lebih memihak kepada kita. Raja-raja Melayu memihak kepada kita, tapi kita tak boleh raya, kita tak boleh balik kampung. Siapa yakin dengan saya tahun depan mak bapak masih hidup lagi? Yang kadang-kadang mak bapak siapa tahu attack, saya tengok ni dekat dalam Twitter semua, tak apalah kalau tak nak balik, bapak bayarlah duit tu kompon. Bapak merayu-rayu kepada anak untuk suruh pulang ke halaman kampung. Ni apa benda keadaan yang sudah berlaku ni? Anak takut kan kena kompon, kena penjara. Dia orang kadang-kadang kompon boleh kira lagi, penjara tu yang takut nak kena penjara. Sebab bapak yang merayu, bapak tak tahu tahun depan boleh hidup lagi ke tak. Ni apa benda ni? Come on lah, jangan takutkan rakyat. Jangan takut rakyat. Kita tak nak hidup zaman komunis tau. Kita tak nak hidup zaman. We are not politician. Saya bukan politician. Dr. Noor Azman penasihat saya bukan politician. Dato' Isham bukan politician. Kita bukan politician. Kita rakyat. Kita aktivis masyarakat. Kita melalui fasa ini. Kita tengok rakyat menderita, menangis, merobak. Anda golongan bangsawan. Kita marhain. Kita hidup dalam keadaan kesusahan. Kita hidup dalam keadaan kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Anda hidup dalam keadaan kemewahan. Anda diberi gaji yang tetap. Beza dengan kita nak cari duit, nak kena fikir macam mana nak cari pendapatan. Saya minta supaya kaji balik semula. Sebelum saya nak lepas kepada Datuk Isham balik, saya minta kerajaan tolong tengok balik, tolong tengok rakyat. Jangan tengok mana parti pun, jangan tengok mana kulit pun, jangan tengok mana bangsa pun, jangan tengok mana kaum. Bantu semua rakyat. Itu yang paling penting.